Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizwan bin Indam, nombor matriku 60195. Hari ini akan membentangkan tajuk pembentangan saya itu pengurusan sisa pekerja yang mampu menjani kitaran ekonomi kepada masyarakat Malaysia. Kita lihat terlebih dahulu kepada sejarah revolusi penghasilan dan juga pengurusan sampah di dunia. Kalau kita tengok, kita dapat membahagikan sejarah ini kepada beberapa zaman. Itu zaman pertama adalah zaman sebelum Masihi, di mana pada zaman ini golongan atasan akan membuang sampah ke dalam sungai-sungai dan golongan bawahan akan membuang sampah hanya di depan rumah mereka. Tapi pada waktu ini tidak menjadi sebarang masalah kerana kebanyakan sisa pekerja atau sampah yang disediakan oleh masyarakat pada waktu itu adalah lebih kepada sampah organik, iaitu sampah-sampah yang boleh terurai dan boleh dimasukkan begitu saja. Kita lihat kedua adalah zaman adab pertengahan, di mana pada waktu ini telah bermula wujudnya sampah-sampah bukan organik seperti tin, botol dan lain-lain. Jadi pembuangan sampah pada waktu ini telah berlaku secara meluas dan tidak bersistematik. So kerajaan negeri pada waktu itu telah membentuk undang-undang berkenaan pengurusan sampah. Itu adalah undang-undang pertama yang diwujudkan di dalam dunia berkenaan sampah. So zaman ketiga adalah zaman sebelum kurun ke-18, di mana pada sekitar tahun 1184 telah berlaku penerapan jalan yang pertama di bandar Paris, di mana bandar itu telah membangun dengan pesatnya dan dengan sejajar dengan ramainya penghuni dan penduduk, maka sampah akan semakin banyaklah. Jadi pada tahun 1400 kebanyakan sampah sarap berlongkorkan di luar kota Paris, iaitu dengan tingginya menyebabkan pada waktu itu juga, iaitu pada tahun 1609, majlis pemilihan pertama telah diperkenalkan di kota London. So zaman keempat adalah zaman kurun ke-18, di mana berlakunya pelbagai perubahan-perubahan dalam sistem pengurusan sampah. So pada zaman ini telah wujudnya sistem pengurusan tapak pelurusan sampah di mana pada waktu juga sistem pengasihan sampah diperkenalkan, iaitu kita menghasilkan sampah yang boleh dibuang atau sampah yang boleh digunakan semula. So sistem pembakaran sampah atau incinerator pun telah diwujudkan pada tahun 1885. So zaman kelima adalah zaman kurun ke-19, iaitu pada tahun 1920-an. Tebus guna tanah telah digunakan sebagai tapak perusahaan, di mana kebanyakan tanah yang digunakan pada waktu itu untuk ditebus adalah tanah paya Kalau kita tahu, sebab tanah paya adalah tidak boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi tanah paya akan digunakan sebagai tempat tapak perusahaan untuk kita menguruskan sampah pada waktu itu. So kita tengok pula pengurusan sampah di Malaysia. So pengurusan sampah di Malaysia sebenarnya pada waktu itu adalah permulaannya adalah kawalan pihak berkuasa tempatan, iaitu pihak berkuasa tempatan ataupun PBT telah dipertanggungjawabkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan berkenaan sampah tanpa mengira apa jadi sampah. So bagaimana proses pelaksanaan sampah atau pengurusan sisa pekerja di Malaysia pada waktu itu adalah PBT akan melantik pihak kedua atau pihak kontraktor untuk melakukan servis-servis kutipan sampah pekerja So kerja-kerja yang diberikan kepada kontraktor akan dilaksanakan dan dipantau oleh pihak berkuasa tempatan. Fungsi kerajaan negeri pada itu adalah untuk memantau atau memastikan bahawa kontraktor pihak PBT dapat melaksanakan kerja-kerja yang dilaksanakan atau yang telah diuruskan dengan baik. Tapi berlaku masalah apabila sampah telah makin meningkat akibat populasi bertambah, pembangunan bertambah, pihak berkuasa tempatan tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menguruskan lagi sumber sisa pekerja ini. Jadi kita beralih kepada fasa perswastaan interim. Jadi apabila pihak kerajaan atau pihak PBT telah tidak dapat mempunyai sumber kewangan untuk menguruskan lagi sampah pada waktu itu, maka fasa perswastaan telah bermula, di mana pengambil alihan sistem pengurusan berjalan telah dilakukan oleh pihak kerajaan supaya sistem pengurusan sampah lebih cekap, sistematik dan juga fokus. So, selain itu juga kenapa perswastaan dilakukan adalah supaya pemantauan yang menyeluruh dapat dilakukan dan memastikan sisa pekerja dapat diuruskan oleh papan. So perswastaan ini sebenarnya telah bermula pada tahun 1955 dan dilakukan mengikut kawasan geografi negara dan dibagi kepada 6 zon pada waktu itu. Jadi pada tahun 1998
PBT telah mula ke arah perjanjian konsesi, di mana pada waktu itu pihak PBT telah melantik konsesi-konsesi yang terlibat lah, dan bukan lagi hanya melantik kontraktor. So fasa seterusnya adalah penyeragaman peringkat kerajaan persekutuan lah. Jadi apabila kerajaan persekutuan mengambil alih sistem pejabat pada pihak PBT, so kerajaan persekutuan telah mengubal satu akta, iaitu Akta 672, iaitu Akta Pengurusan Sipil Pemerintah Awam pada tahun 2007. So akta ini dikubal adalah untuk memastikan undang-undang di dalam akta tersebut sebagai pengawal selia berkaitan pengurusan pekerjaan di dalam menjadi lebih seragam. So selain itu juga penyeragaman ini adalah bertujuan supaya pihak kerajaan persekutuan dapat melaksanakan perjanjian konsesi dan dikawal selia oleh satu badan telah lantik, iaitu Perbadanan Pengurusan Sepecahan dan Pemerintah Awam, iaitu SWCOM. So kita tengok pula tu latar belakang dan fungsi SWCOM. Sebenarnya Perbadanan Pengurusan Sepecahan dan Pemerintah Awam adalah sebuah badan berkanun persekutuan yang bernaung di bawah Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan, iaitu KPKT. So dia ditubuhkan mengikut Akta 672. Fungsi atau tugas utama dalam akta tersebut ada beberapa, seperti yang pertama adalah penguasaan sampah haram, pemantauan konsesi, penguasaan sistem binaan, sistem interaksi dan serta mengawal pihak kuasa yang terlantik lah, iaitu apa sahaja berkenaan sampah akan dikawal selia atau dikuatkuasakan oleh SLCOT berdasarkan Akta 672. So selain itu, fungsi SLCOT adalah untuk melaksanakan dasar-dasar dan juga strategi pengurusan sistem kerja dan pemerintah awam. Selain itu, dia akan menjadikan misi dia adalah menjadikan kebersihan sebagai budaya hidup melalui pendidikan, kesedaran awam, penguasaan undang, kecakapan dan juga keberkesanan penyampaian perkhidmatan. Baik, apa itu sistem penjal? Kalau kita tengok sistem penjal yang mampu menjana kita ekonomi, itulah kita punya topik utama. So apa itu? So sistem penjal sebenarnya kita boleh bagi kepada dua, iaitu sistem penjal organik dan bukan organik. So statistik di Malaysia menyatakan bahawa satu orang menghasilkan 1.17 kg sampah setiap hari lah, di mana jumlah keseluruhan adalah lebih pada 38,000 tan sehari. Jadi penghasilan sisa hanya dilakukan 4%. Bermakna penduduk hanya membuang sampah begitu saja tanpa melakukan pengasingan, menyebabkan 40% semakin kritikal. Jadi untuk mencapai matlamat SLCOT untuk menjadikan rakyat Malaysia sebagai peka dan akur dengan kepentingannya melakukan sistem pengasingan, jadi beberapa inisiatif telah dilakukan oleh pihak SLCOT untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat, selain daripada inisiatif-inisiatif dapat memberikan pulangan ekonomi kepada rakyat. So yang pertama adalah program inisiatif komuniti sifat ZIKOM. Itu inisiatif ini adalah dilakukan di program perumahan rakyat PPR di seluruh Malaysia lah. Jadi program ini untuk membolehkan penghuni PPR tersebut untuk menukarkan barang kita semula ke dalam bentuk barang keperluan harian mereka. Jadi di samping penduduk dapat menukarkan atau mendapatkan barang-barang keperluan harian, mereka juga telah dididik untuk melakukan pengasingan sisa penjal, dan sisa yang telah dihasilkan itu seperti barang-barang kita semula akan dihantar ke kaunter penebusan yang telah dibuka oleh pihak SLCOT lah. So inilah satu inisiatif yang bagi saya sangat berkesan kepada menjana ekonomi masyarakat. So inisiatif yang kedua adalah program Try to Cash, di mana inisiatif ini adalah untuk memberi peluang kepada rakyat Malaysia menjana sumber kewangan daripada sistem penjal. So penambahbaikan daripada sebenarnya program ini adalah penambahbaikan daripada sistem lori kita semula yang kita lihat datang ke rumah setiap hari untuk membeli barang kita semula. Jadi mungkin bila lori datang penghuni tidak ada, jadi mungkin tidak berlaku. Jadi Try to Cash ini dijalankan setiap daerah lah mengikut jadual pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak SLCOT, dan pihak SLCOT membuka kaunter dan semua penghuni penduduk taman akan datang untuk menjual barang-barang kita semula. Ini dapat memberi satu
kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya dia melakukan kita semula agar menjaga kelestarian alam, di samping dapat memberikan sedikit sumbangan kewangan kepada mereka. So, inisiatif ketiga adalah program Drive Through Recycle Center atau DTRC. So, ini juga adalah program sama seperti Try to Care, cuma ditambah baik menjadi pandu lalu, di mana penduduk tidak perlu lagi menunggu untuk jadual Try to Care, tapi dia boleh menghantar barangan kita semula setiap hari, setiap masa, tanpa mengira waktu kepada pusat pandu lalu lah. So, ini lebih memudahkan dan dapat memberikan lagi semangat ataupun memberikan lagi satu inisiatif kepada rakyat supaya melakukan pengasingan, di samping dapat menjana kewangan. Baik, secara kesimpulannya, pembangunan yang semakin membangun dengan berbagai infrastruktur akan menyebabkan tambahan penduduk sekitar, akan menghasilkan sampah atau sirjan. Jadi ini bermakna bahawa amalan kita semula ini perlu diterapkan kepada semua penghuni ataupun rakyat Malaysia agar dapat mengurangkan sisa pejal untuk dihantar ke tempat pesan, di samping menjaga alam sekitar. Di samping itu juga, selain kita dapat menjaga alam sekitar, so rakyat sedar bahawa barang-barang kita semua sebenarnya boleh mendatangkan pulangan kepada mereka, walaupun secara asasnya bukanlah satu nilai yang tinggi, tapi setidaknya mereka boleh menggunakan hasil daripada jualan tersebut untuk membeli barang-barang keperluan harian. Itu adalah satu bagi pendapat saya satu inisiatif yang bagus, dan dia win-win situation antara dua pihak, penduduk dan juga negara, di mana penduduk akan mendapatkan sumber kewangan, negara akan dapat mengurangkan penjanaan sampah untuk dihantar ke tempat pesan, supaya kos operasi tempat pesan yang tinggi dapat dikurangkan, dan kemudian kos yang berlebih itu boleh diberikan semula kepada penduduk ataupun masyarakat Malaysia melalui pelbagai inisiatif lain yang pada pandangan saya itu adalah lebih dapat menjamin kestabilan ekonomi negara. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.